Okey, Assalamualaikum. Saya pada hari ini kita akan masuk ke bab baru sebab kita dah habis dah topik mengenai alam sekitar. Saya harap kamu rajin-rajinkan tengok video yang telah saya dah beri mengenai bab 3 lah. Jadi bab 4 ni kita akan belajar mengenai kadar tindak balas. Ini adalah sedikit kimia lah, kita akan belajar mengenai kimia sedikit sahaja. Dan apa yang kamu akan pelajari dalam bab 4 ni iaitu penakrifan, apakah dimaksudkan dengan kadar tindak balas, dan nyatakan 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, dan berikan contoh aplikasi konsep kadar tindak balas dalam kehidupan harian dan industri. Okey, kalau kamu tengok apakah tindak balas ni berlaku dalam kehidupan seharian kamu. Contohnya kamu membakar roti ni, kan? Okey, proses penghasilan roti bakar melibatkan tindak balas kimia yang dikenali sebagai tindak balas Maillard. Dalam tindak balas Maillard, karbohidrat bertindak balas dengan protein membentuk sebatian Amadori, iaitu yang menyebabkan roti keperang-perangan dan menghasilkan roti bakar. Tindak balas Maillard merupakan tindak balas cepat. Jadi ini dia menceritakan pasal tindak balas, kan? Bagaimana karbohidrat ni bertindak balas dengan protein. Jadi sampai membentuk sebatian Amadori yang kamu tengok berwarna perang-perang tu, itulah sebatian Amadori. Sebab itulah kamu tengok roti tu warna perang selepas kamu bakar. Tindak balas tu, tindak balas tu kita panggil tindak balas Maillard. Jadi apa yang kamu akan lihat sepanjang pembelajaran ni mengenai bahan tindak balas, hasil tindak balas, kadar tindak balas purata apa dia, kadar tindak balas pada masa tertentu, kadar tindak balas tinggi, kadar tindak balas rendah, suhu, kepekatan, saiz bahan tindak balas, mangkin, tekanan, proses Haber dan proses sentuh. Jadi ini yang kamu akan pelajari dalam bab tingkatan 4 ni. Okey, jadi kita mulakan dengan muka surat dalam buku teks kamu ni, iaitu muka surat 116. Apakah yang dimaksudkan dengan tindak balas? Okey, pengenalan kadar tindak balas. Tindak balas cepat dan tindak balas perlahan dalam kehidupan seharian. Okey, tindak balas kimia merupakan satu proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Okey, yang kita gunakan untuk lakukan tindak balas tu, kan, kita panggil dia bahan tindak balas. Disebabkan oleh tindak balas kimia, maka terhasillah hasil tindak balas. Saya nak mudahkan kamu faham bahan tindak balas. Contohnya kamu nak buat air Milo lah. Bahan-bahan dia apa dia? Milo, kan? Serbuk Milo. Lagi tambah air. Lagi tambah gula. Lagi campurkan semuanya dalam satu gelas dan kamu kacau dia. Hasil tindak balas dia apa dia? Hasil tindak balas dia air Milo. Hasil tindak balas tu air Milo dia lah. Itu dimaksudkan dalam ini. Bahan ni adalah bahan apa yang kamu perlukan untuk menghasilkan, untuk membuat sesuatu tindak balas tu. Dan hasilnya selepas kamu melakukan tindak balas tu, kamu akan dapatlah hasil tindak balas tersebut. Okey, contoh tindak balas antara bahan tindak balas larutan kalium iodida dan larutan plumbum 2 nitrat yang kedua-duanya tidak berwarna akan menghasilkan mendakan plumbum iodida yang berwarna kuning dan larutan kalium nitrat yang tidak berwarna sebagai hasil tindak balas. Okey, yang ni penerangan sains, kan? Iaitu kamu guna plumbum nitrat ditambahkan dengan kalium iodida. Dua-dua ni tak ada warna, dia adalah satu bahan cecair yang tak ada warna. Dan kedua-dua ni kita panggil dia bahan tindak balas. Disebabkan oleh tindak balas kimia antara kedua-dua ni akan membentuklah plumbum iodida tambah kalium nitrat. Jadi plumbum iodida ni berwarna
berwarna kuning. Kalium iodida nitrat ni, kalium nitrat ni tidak berwarna. Jadi inilah dikatakan hasil tidak balas. Okey, semasa sesuatu tidak balas berlaku, bahan tidak balas akan bertukar menjadi hasil tidak balas. Bahan yang ni akan bertukar menjadi hasil tidak balas. Oleh itu, kuantiti bahan tidak balas semakin berkurang, manakala kuantiti hasil tidak balas semakin bertambah dalam tidak balas tersebut. Jadi bila mana dah berlakunya tidak balas, sudah tentu kamu akan menggunakan bahan tidak balas ni, kan, untuk menghasilkan hasil tidak balas. Jadi bahan tidak balas ni makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Sebab apa? Dia bertukar menjadi bahan tidak balas. Okey, semasa sesuatu tidak balas berlaku. Okey, yang ni adalah graf, graf perubahan kuantiti bahan tidak balas dan kuantiti hasil tidak balas melawan masa. Okey, ni kuantiti bahan tidak balas. Makin lama makin berkurang lah. Makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Sebab apa? Sebab dia nak menghasilkan hasil tidak balas ni, kan? Disebabkan kalau tidak balas kimia tu, maka terbentuklah hasil tidak balas. Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Bahan tidak balas makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Contoh seperti kamu letakkan Milo dalam cawan, kan? Dalam kamu ni cawan, okey. Dalam tu mula kamu letak Milo, lepas tu kamu letak gula. Lepas tu kamu masukkan air. Lepas tu kamu kacau. Kamu akan dapati Milo tu makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Sebab apa? Sebab dia dah melarut dalam air. Jadi Milo dengan gula tu bahan tidak balas lah. Makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, sehinggalah dia kesemuanya membentuk air Milo. Sama dengan graf ni, kan? Bahan tidak balas makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Hasil tidak balas, air Milo tu semakin lama semakin membentuk air Milo, makin lama makin ke arah menjadi air Milo. Jadi semuanya makin banyak, kan? Kuantiti hasil tidak balas tu makin lama makin banyak. Okey, perhatikan dan fahamkan persamaan dan perbezaan dalam graf-graf perubahan kuantiti bahan tidak balas dan kuantiti hasil tidak balas melawan masa dalam tidak balas cepat dan tidak balas perlahan. Jadi kadar, bila mana kita kata kadar ni dia melibatkan masa. Kadar ni dia melibatkan masa. Adakah tidak balas tu cepat atau lambat? Okey, tidak balas cepat, kamu nampak tak di graf dia makin melengkung macam tu. Makin melengkung sesuatu graf tu, kan, makin cepatlah dia. Makin cepatlah kamu dapat hasil tidak balas, kan? Okey. Ataupun kalau kuantiti tidak balas ni makin cepat dia menurun gitu, makin cepatlah dia bertukar kepada hasil tidak balas. Okey, kalau dia lambat melandai, sini maksudnya tidak balas tu perlahan. Lambat, kau ni melandai, melandai. Yang ni dia lagi melengkung. Jadi makin melengkung makin cepat, makin melandai ni makin lambat. Okey. Kalau kamu tengok graf ni, okey, kamu dapat ni kuantiti hasil tidak balas. Sila bezakan, ya. Ini bahan tidak balas, ini hasil tidak balas. Hasil tidak balas ni akan makin menaik, kan? Okey, jadi makin dia melengkung macam tu, makin cepatlah tindak balas tersebut. Tapi kalau dia mendatar macam ni, maksudnya tindak balas tu lambat. Jadi tolong bezakan antara ini dengan ini. Yang ni makin melengkung, yang ni disebabkan dia makin bertambah. Jadi graf dia macam ni. Tapi pertambahan itu, kalau grafnya dilukis makin melengkung macam tu, maksudnya makin cepat tindak balas tu, kan? Kalau dia mendatar macam ni, maksudnya tindak balas tu perlahan. Jadi saya harapkan kamu boleh fahamkan konsep ni dulu. Fahamkan konsep ni. Kalau kamu boleh fahamkan konsep ni, maka senang kita nak pelajari seterusnya, kan? Seterusnya dalam muka surat seterusnya adalah berdasarkan pemahaman kamu pada muka surat yang pertama ini. Jadi saya harap pelajar semua
dapat perhatikan dan juga tengok apakah perbezaan antara graf yang mendatar ni dengan graf yang melengkung ni. Yang ni kalau dia menaik, dia melengkung, makin melengkung canak macam ni makin cepat, makin mendatar macam ni makin lambat tindak balas tersebut.